Assalamualaikum, Yoshmina. Apa khabar semua? Harapnya semua dalam keadaan yang baik, sentiasa dimurahkan rezeki dan diberikan kejayaan di dunia dan di akhirat. Okey, hari ini kita nak borak pasal apakah yang berlaku dalam manga One Punch Man chapter 156. Yang mana bagi pendapat aku untuk dalam chapter kali ini memang cukup-cukup hype tau. Disebabkan sewaktu aku baca chapter 156 baru keluar pagi tadi tu kan, aku sampaikan lompat tau disebabkan apa yang berlaku dalam chapter 156. Yang mana kita dapat tengok untuk dalam chapter kali ini masih lagi fokus dekat pertarungan tiga penjuru yang cukup sengit di antara Everken Garo, Platinum Sperm dan juga Flashy Flash. Dan apa yang membuatkan aku hype gila sewaktu membaca chapter 156 ni apabila akhirnya hero kelas S ranking nombor 1 iaitu Blast akhirnya telah pun sampai dekat medan pertarungan. Pada awalnya aku ingatkan Blast tak akan muncul kat sana tau. Aku ingatkan dia hantar Saitama, Flashy Flash dengan monster Manako, lepas tu dia caw macam tu je. Tiba-tiba last dia muncul juga dekat medan pertarungan dan benda tu memang membuatkan aku excited gila lah. Nak tunggu apa pula yang akan berlaku untuk dalam chapter akan datang. Adakah Blast akan beraksi ataupun sebaliknya. Malah kalau kita recap apa yang dah berlaku untuk dalam chapter yang lepas pula, kita dapat tengok Saitama, Flashy Flash dengan monster Manako telah pun sampai dekat medan pertarungan. Dan di hujung chapter 155 kita telah dikejutkan dengan kemunculan satu monster yang cukup besar dekat lautan iaitu Evil Ocean Water yang merupakan lebih kuat daripada Evil Natural Water. Aku rasa upgrade daripada Evil Natural Water yang telah pergi ke laut. So aku memang excited gila untuk borak apakah yang berlaku untuk dalam chapter 156. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita start sekarang. Chapter 156 yang bertajuk Divine Punishment ataupun bermaksud azab atau balasan. Dan dekat cover page kali ini ada gambar Flashy Flash, Everken Garo, Platinum Sperm dan tak lupa juga ada gambar Saitama. Dan dekat cover page kali ini ada ayat Power that fuse and the one who get that is. Chapter ni bermula dengan sambungan pertarungan yang cukup sengit di antara Everken Garo, Flashy Flash dan juga Platinum Sperm. Yang mana kita dapat tengok waktu ni Flashy Flash memang tengah struggle gila tau untuk berhadapan dengan Platinum Sperm dan Everken Garo yang seakan team up untuk menewaskan Flashy Flash dulu. Jadi pada awalnya kita dapat tengok Flashy Flash telah pun diserang oleh Platinum Sperm dengan Platinum Sperm telah menumbuk Flashy Flash sampaikan Flashy Flash tercampak jauh dari sana. Tapi Flashy Flash tak kalah macam tu je tau. Dia masih lagi sedarkan diri dan masih boleh teruskan pertarungan. Tapi secara tiba-tiba Everken Garo telah pun muncul dekat belakang Flashy Flash untuk menyerang Flashy Flash. Tapi nasib baiklah Flashy Flash mampu untuk mengelak dari serangan Everken Garo. Cumanya pada waktu ni kan Flashy Flash macam dia tak percaya tau. Dia macam tak sangka dalam masa satu hari je dia dah berhadapan dengan 4 orang yang mampu untuk mengatasi kelajuan Flashy Flash. So dia macam dia tak boleh nak terima benda ni. Dia tak boleh nak percaya. Jadi di dalam keadaan yang tengah marah gila waktu tu, dia terus cuba untuk menyerang Platinum Sperm dengan menggunakan serangan Flash Punch. Jadi pada awalnya serangan yang telah dilakukan oleh Flashy Flash ni seakan berjaya tau untuk menyerang Platinum Sperm. Dia pun rancak lah menyerang Platinum Sperm. Dia serang bertubi-tubi, dia tumbuk sana, dia tumbuk sini. Tapi malangnya sampailah satu masa Platinum Sperm telah berjaya untuk mematahkan setiap serangan yang telah dilakukan oleh Flashy Flash menggunakan serangan Platinum Ring. Dia pusing-pusing dia punya belalai dekat atas kepala tu untuk mematahkan setiap tumbukan yang telah dilakukan oleh Flashy Flash. Nak dijadikan cerita dekat sini, sewaktu diorang tengah rancak berlawan ikan, diorang membalas serangan antara satu sama lain. Secara tiba-tiba Platinum Sperm telah berjaya untuk menggenggam tangan Flashy Flash sambil dia cakap dekat Flashy Flash, ni je yang terbaik manusia boleh lakukan. Lepas dari itu Platinum Sperm terus je menyempak Flashy Flash sampaikan Flashy Flash tercampak jauh dari sana. Dalam masa yang sama juga Flashy Flash masih lagi belum mengalah lagi tau. Dia masih lagi cuba untuk meneruskan pertarungan dengan dia cuba pula untuk menyerang Everken Garo dengan menggunakan serangan Rifting Shadow Key. Tapi malangnya sewaktu serangan daripada Flashy Flash dengan Everken Garo baru je nak clash, secara tiba-tiba Platinum Sperm dengan cukup pantas, dengan cukup laju terus je menyerang Flashy Flash dalam keadaan dia masih lagi belum bersedia untuk bertahan daripada serangan Platinum Sperm. Serangan daripada Platinum Sperm ni memang cukup padu tau, memang cukup kuat, memang cukup deras, tepat kena dekat muka Flashy Flash. Sambil Platinum Sperm cakap, "Hey Flashy Flash, kau tengah lengah ni, kau tengah nervous
universe ke? Alah kau ni, lebih kurang macam Super Alloy Shine je. Kalau ada musuh yang lebih kuat daripada kau, mulalah terhegeh-hegeh, barulah nak lakukan yang terbaik untuk mempertahankan maruah kau. Last semua hero ni semuanya sama je. Bukannya nak bertarung untuk melindungi orang yang lemah. Benda tu tak wujud pun. Korang ni hanya konyol je, menipu semata. Tak ada pun hero yang nak melindungi orang yang lemah. Cuma korang bertarung untuk mempertahankan maruah korang sendiri je. Dan disebabkan serangan daripada Platinum Sperm tu telah mengakibatkan Flashy Flash terjatuh dekat tanah. Dan selepas dari itu, Flashy Flash pun dah mula tak sedarkan diri. So kiranya sekarang Flashy Flash pun dah tumbang, dah ditewaskan oleh Awaken Garo dan juga Platinum Sperm. Dan pertarungan sekarang lebih tertumpu dekat pertarungan 1 lawan 1 di antara Awaken Garo dan juga Platinum Sperm. Jadi selepas je Flashy Flash telah pun ditewaskan, Awaken Garo dengan Platinum Sperm pun diorang samalah lawan tau. Diorang lawan lah. Lawan punya lawan. Apa yang mengejutkan dekat sini, tahap kekuatan untuk pertarungan di antara Awaken Garo menentang Platinum Sperm jauh lebih tinggi kalau nak dibandingkan sewaktu ada Flashy Flash. So kiranya dari segi kekuatan, dari segi kelajuan, memang tak tergugat langsung kalau tak ada Flashy Flash pun. Flashy Flash ni ibarat macam nyamuk je kalau dalam pertarungan diorang. Tahap level kekuatan diorang ni jauh lebih tinggi kalau nak dibandingkan dengan Flashy Flash. Sampaikan cahaya yang terhasil disebabkan kelajuan dalam pertarungan diorang tu pun meningkat dengan cukup mendadak nak dibandingkan sebelum ni. Pertarungan diorang ni kan memang cukup laju, sampaikan tak sampai beberapa detik pun pertarungan diorang tu pun. Dan sampailah satu masa secara tiba-tiba Awaken Garo telah pun berjaya untuk mengambil kesempatan menumbuk tepat dekat muka Platinum Sperm, sampaikan Platinum Sperm jatuh ke tanah. Dan disebabkan serangan daripada Awaken Garo tu pun membuatkan Platinum Sperm pun bertambah lagi koyak lah kan, sampaikan dia menjerit Garo. Tapi tak lama lepas tu secara tiba-tiba Awaken Garo telah pun melakukan serangan yang terakhir untuk menewaskan Platinum Sperm sehingga menyebabkan tubuh Platinum Sperm telah pun hancur. So kiranya Platinum Sperm telah pun mati dan pemenang untuk dalam pertarungan 3 penjuru tu pun adalah Awaken Garo. Dan berakhirlah pertarungan di antara diorang bertiga. Dan settle pasal pertarungan diorang bertiga tu, sekarang ni kita nak masuk part hype pula. Sekarang ni kita nak beralih situasi dekat tempat Tatsumaki, yang mana sewaktu Tatsumaki tak sedarkan diri, secara tiba-tiba telah munculnya satu susuk tubuh misteri yang menyamar sebagai Blast yang ingin menawarkan kekuatan dekat Tatsumaki. Dengan dicakap dekat Tatsumaki, "Meh, sini tangan kau, aku akan pinjamkan kekuatan aku dekat kau supaya kita dapat menewaskan kesemua monster yang ada dekat sana bersama-sama." Tapi nasib baiklah Tatsumaki tak menerima tawaran tersebut. Selepas Tatsumaki teringat balik kata-kata Blast sewaktu Blast pernah menyelamatkan Tatsumaki pada satu ketika dulu, yang mana Blast pernah cakap dekat Tatsumaki, "Sampailah hari tu tiba, jangan kau berharap akan ada sesiapa yang akan datang untuk menyelamatkan kau." Jadi selepas dari itu Tatsumaki pun tersedar tau. Dia cakap, "Kau ni siapa?" Dan lepas dari itu tiba-tiba susuk tubuh misteri tu pun yang menyamar sebagai Blast telah pun hilang. Dan kita dapat tengok reaksi ataupun wajah sebenar susuk tubuh misteri tu pun memang bukan Blast. Memang seakan monster tau. Muka dia berkedut-kedut semua tu. Tapi tak lama lepas tu akhirnya hero kelas S ranking nombor 1 iaitu Blast telah pun muncul untuk melihat keadaan Tatsumaki. Dia memang risaukan sangat keadaan Tatsumaki waktu tu. Jadi bila Blast dah muncul kat sana, King pun macam pelik lah kan. Siapa pula ni? Tiba-tiba je muncul kat sini. Ni kawan ke lawan ni? Tapi bila Saitama cakap ni adalah Blast, kita dapat tengok lah reaksi untuk Janus dengan King. Diorang macam tak percaya tau dapat melihat Blast. Diorang pun macam tak percaya Blast ni rupa-rupanya memang wujud. Dan kita dapat tahu susuk tubuh misteri yang telah menyamar sebagai Blast dan telah menawarkan kekuatan dekat Tatsumaki tu adalah datang daripada cube tu. Blast yang cakap macam tu tau. Dan lepas dari itu Blast pun tegurlah King. Dia cakap, "Hang ni King kan?" Dan waktu ni kan reaksi King dia macam kontrol macho tau. Dia cakap, "Yelah, saya lah tu." So Blast pun cakap lah dekat King yang ditinggalkan Tatsumaki dekat King. Dia suruh King untuk menjaga Tatsumaki sebab dia dah nak kena gerak dah untuk meminta bantuan menyertai dalam pertarungan tersebut. So King pun cakap lah bantuan, dan Blast pun jawab, "Aku bukannya bersendirian. Ada beberapa lagi pahlawan yang bertarung di samping aku." Dan selepas dari itu Blast pun telah meninggalkan diorang menggunakan kekuatan teleportation
operation dia tu. Dan dekat sini aku dapat rasakan yang Blast ni dia mempunyai satu tim tau, satu tim yang mempunyai kekuatan yang cukup luar biasa, yang bertanggungjawab untuk menjaga keamanan dekat alam galaksi. Di hujung chapter kita dapat tengok selepas dia Blast telah pun pergi meninggalkan dorang, secara tiba-tiba telah berlakunya satu gegaran yang cukup luar biasa dekat kawasan situ tau. Dan tiba-tiba telah munculnya satu monster yang cukup besar melalui bawah tanah, dan nama monster tu adalah Great Monster Hermit Centipede, yang merupakan bos lebih kuat daripada Elder Centipede. Jadi bila Great Monster Hermit Centipede tu telah muncul kat sana, dia pun cakap lah, korang ni manusia tak guna, aku telah dihantar untuk menghancurkan kesemua kehidupan yang cuba untuk menentang God. Aku ni adalah sebagai seakan penjaga dekat bumi, dan di samping aku adalah penjaga dekat lautan, iaitu Evil Ocean Water. Dua makhluk ni telah pun muncul, diorang cakap diorang telah pun dihantar untuk melakukan punishment ataupun balasan ataupun denda ke ataupun hukuman sebagainya untuk menghancurkan kehidupan-kehidupan yang cuba untuk menentang God dekat bumi. Jadi selepas dia itu kan, Ewan Garo pun tak tunggu apalah kan, dia pun bukannya suka benda-benda macam ni, dia terus dia melompat untuk melakukan serangan dekat Great Monster Hermit Centipede, dan chapter 156 pun habis macam tu je. Jadi bagi pendapat aku untuk dalam chapter kali ni memang terbaik gila tau, memang hype gila. Aku sampaikan tak sangka yang Blast akan muncul dekat medan pertarungan untuk berjumpa dengan Tatsumaki, dan aku tak expect gila rupanya Blast ada satu kumpulan, mungkin macam Avengers ataupun Guardian of the Galaxy ke. Aku rasa macam Guardian of the Galaxy, tapi dorang ni mempunyai kekuatan yang seimbang, lebih kurang macam tu lah, bukannya menjaga dekat bumi je tapi dekat galaksi juga. So aku memang looking forward gila untuk tunggu apa pula yang akan berlaku dalam chapter 157, dan aku harapkan juga dalam beberapa chapter akan datang Blast akan muncul kembali dan dia akan beraksi dekat tempat pertarungan. Tapi itulah, dah tak ada monster apa sangat pun. Adalah Evil Ocean Water tu dengan Great Monster Hermit Centipede, tapi aku rasa Saitama boleh je handle. Tapi Saitama relax dulu pun tak apa kak, bagilah Blast muncul bagi lawan dengan Great Monster Hermit Centipede tu pun aku rasa dah cukup dah pun sebab dulu pun dia pernah berhadapan dengan Elder Centipede. Jadi aku nak jugalah tengok potensi ataupun kemampuan untuk hero kelas S ranking nombor 1, iaitu Blast. Tapi apa pun kita tunggu je lah apa pula yang akan berlaku untuk dalam chapter akan datang. Ok, aku rasa sampai sini je lah kot video kita untuk kali ni. Aku harap korang semua enjoy dan penyampaian aku jelas. Teruskan support Feisty Studio untuk mendapatkan 200,000 subscribers dalam tahun ni. Aku nak minta maaf sangat kalau aku ada buat salah, tersilap cakap, terkasar bahasa. Aku nak minta maaf sangat. Aku hanya manusia biasa, tak lari daripada kesilapan. InsyaAllah kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum, bye bye.